pergi kepada yang lebih detail mengenai kumpulan simetrik ini. Mulakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Okey, kita pergi kepada teorem yang pertama iaitu teorem Cayley. Jadi kalau kita ada suatu kumpulan, maka kita boleh tunjukkan yang kumpulan G itu berisomorfisme dengan suatu kumpulan bagi set pilih atur G. So PG itu adalah set pilih atur terhadap G, terhadap kumpulan G. Apa maksud pilih atur? Kita rujuk balik pilih atur dari tajuk yang kedua. Pilih atur adalah satu fungsi yang memetakan fungsi bijektif yang memetakan set tersebut kepada set tersebut juga. Jadi pilih atur ini memetakan unsur-unsur G kepada unsur G juga yang bijektif, one to one dan on to G lah. Jadi kita boleh bentuk satu pilih atur daripada kumpulan G, maka mana-mana kumpulan akan berisomorfisme dengan set pilih atur tersebut. Jadi macam mana kita nak buktikan ni dahulu sebelum kita pergi kepada kumpulan simetrik ini. Jadi kita takrifkan setiap unsur A, kita takrifkan row A itu adalah satu pemetaan yang kita takrifkan unsur G akan dipetakan kepada A star G. So itu adalah row AG. So row AG itu kita akan petakan unsur G kepada unsur G juga yang diberikan oleh A star G. Hasil operasi star terhadap G. A terhadap G. Okey, jadi kita akan tunjukkan ini merupakan suatu pilih atur dalam G. Dia berada dalam set pilih atur G. Maksud dia kita nak tunjukkan row ini adalah fungsi yang bijektif. Bijektif, jadi kalau fungsi bijektif dia merupakan suatu pilih atur. Okey, jadi bagaimana kita nak tunjukkan dia injektif? Okey, jadi kalau kita andaikan dua nilai row AG1 dengan row AG2 sama, kita kena tunjukkan yang G1 sama dengan G2 lah. Jadi dia akan jadi injektif. So kita nak tunjukkan, jadi kalau row AG1 ni sama dengan AG1, AG2 dan kita tahu hasil operasi dalam kumpulan adalah unik. Jadi kita akan dapat tunjukkanlah daripada teorem 5.3 itu yang G1 sama dengan G2 ataupun kita lakukan operasi pemansuhan teorem 5.3. So dia bersifat injektif. Surjektif, so kita nak lihat sebarang unsur dalam G, untuk semua unsur G dalam G, apakah unsur dalam G yang memetakan kepada G ini, yang diberikan oleh row A ini, So row A apakah yang memetakan kepada G, Jadi kita tahu row unsur apa-apa pun akan memetakan kepada A star G. Jadi untuk dapatkan G, kita akan kena starkan dengan A-1 lah. Okey, jadi kita akan dapati yang A-1 star G daripada takrif ini akan dipetakan kepada A star 1, A-1 star G dan akan dapat G. So dia bersifat surjektif. Jadi dia merupakan suatu pilih atur. Okey, jadi maksud dia yang row A ni adalah satu pilih atur. Sekarang kita nak tunjukkan G berisomorfisme dengan suatu subkumpulan pilih atur ini. Jadi maksud dia kita nak tunjukkan kita boleh mencari suatu homomorfisme daripada G kepada PG ini. Kena cari suatu homomorfisme yang memetakan daripada G kepada unsur pilih atur dalam row PG. So apakah fungsi ataupun homomorfisme yang kita nak perkenalkan? So kita akan gunakan homomorfisme itu yang akan memetakan unsur G kepada suatu pilih atur inilah. Okey, so kita pertimbangkan pemetaan row daripada G ke pilih atur G. Yang diberikan oleh row A akan dipetakan kepada row
subscript A, ya. So unsur-unsur A dalam G akan dipetakan pada row A, ya. Diberikan oleh row A, ya. So row A ni yang kita takrifkan di atas lah. Okey, sekarang kita nak tunjukkan dia berisomorfisme. So kita kena tunjukkan dia adalah suatu, row ini adalah suatu homomorfisme. Dia mesti bersifat injektif sebab tunjukkan dia isomorfisme, tetapi kita tak perlu tunjukkan subjektif lah sebab kita nak tunjukkan dia dipetakan kepada suatu subkumpulan. Jadi bukan semua pilih atur. Jadi tak perlu tunjukkan subjektif, ya. Dia memadai kita tunjukkan yang row ini homomorfisme yang injektif. Jadi kalau kita tunjukkan dia homomorfisme yang injektif, maka dia akan berisomorfisme dengan image row ini, ya. So dia berisomorfisme dengan, dan image row kita dah tunjukkan image bagi suatu homomorfisme adalah subkumpulan, ya. Jadi G akan berisomorfisme dengan image G. So tak perlu tunjuk dia subjektif lah. Tunjukkan row ini homomorfisme dan juga dia mesti bersifat one to one. Okey, bagaimana tunjukkan dia bersifat homomorfisme? So kita pilih dua unsur dalam G. Katakan A star B, ya. So row A star B dan kita nak nilaikan pada unsur G. So row A star B kita nilaikan pada G akan jadi, kan kita nak tunjukkan dia akan sama dengan row A circle row B sebab pilih atur gunakan operasi gubahan, ya. So ini dalam kumpulan G guna operasi star, dalam kumpulan pilih atur gunakan gubahan. Jadi gubahan A, row A gubahkan dengan B, row B, kita nilaikan dekat G mesti sama, ya. Jadi apakah row A star BG? Diberikan oleh row A dipetakan pada row subscript A, ya. Jadi row AB dipetakan pada subscript row A star B dan nilaikan dekat G. Dan ini diberikan oleh takrif yang sebelum, muka surat sebelum ini diberikan oleh A star B star G. Dan kita tahu dia bersifat, operasi star bersifat kali sekutuan, ya. So sama dengan A star B star G dan B star G akan sama dengan row subscript A nilaikan dekat B star G dan B star G ini adalah row subscript B nilaikan dekat G, ya. Okey, itu dia sama. So kita dah buktikan dia adalah suatu homomorfisme. Kemudian kita tunjukkan juga adalah suatu injektif, ya. Injektif. Kita andaikan gunakan takrif kernel, jadi kita kena tunjukkan A adalah identity, ya. Jadi kalau kernel row ada satu unsur saja iaitu identity, maka dia mestilah injektif, ya. Jadi kalau A belong to kernel row dan kita nak tunjukkan yang A sama dengan identity, ya. So, jadi dia akan bersifat one to one ataupun subjektif injektif ini. Jadi row A akan dipetakan pada row subscript A, ya. Jadi dia merupakan suatu pilih atur identity dan jadi disebabkan E, okey, row A di suatu pilih atur identity adalah E, so dia akan tunjukkanlah yang A sama dengan E, ya. So dia bersifat injektif. Okey, so kita dah tunjukkan teorem Cayley ini sebarang kumpulan G akan berisomorfisme dengan suatu kumpulan pilih atur terhadap G. Okey, seterusnya kalau hasil lanjutan daripada itu, kalau kumpulan G terhingga peringkat N, ya. Jadi tadi adalah suatu sebarang kumpulan G, peringkat dia sama ada terhingga ataupun tak terhingga. Jadi jika peringkat dia terhingga ada sebanyak N unsur, maka G akan berisomorfisme dengan suatu subkumpulan simetrik Sn, ya, sebab pilih atur dia terhingga. Jadi bagaimana kita nak buktikan dia? Kita tahu daripada teorem Cayley yang G akan berisomorfisme dengan suatu subkumpulan pilih atur terhadap G, ya. Kemudian kita dinamakan, ya, unsur G itu sebagai set angka, ya. So, sebab kita ada kumpulan G itu terhingga ada sebanyak N unsur, so kita just dinamakan dia
dinamakan semula dengan identiti adalah 1 dan seterusnya lah unsur-unsur G yang lain, maka kita akan dapat pilih atur terhadap n angka, iaitu kumpulan simetrik Sn. Jadi G berisomopisme dengan suatu subkumpulan simetrik Sn. So itu adalah teorem Cayley. Setiap kumpulan berisomopisme dengan suatu subkumpulan pilih atur terhadap kumpulan tersebut sendiri. Okey, sekarang kita akan pergi kepada lebih detail mengenai kumpulan simetrik itu. So kita akan permudahkan tata tanda pilih atur yang kita telah lihat dalam tajuk yang ketiga dan keempat dahulu. Okey, so kita katakan pilih atur sigma yang berada dalam simetrik Sn itu kita kenalinya sebagai kitar K. Apa itu kitar K? Kitar K adalah satu jika wujud unsur-unsur dalam angka 1 hingga n itu yang berbeza sehinggakan yang AI dipetakan kepada AI tambah 1 untuk semua I daripada 1 ke K, dan sigma dan AK dipetakan kembali kepada A1. Jadi dia akan jadi satu cycle lah, satu kitar itu, yang A1 pada A2 sampailah kepada AK dan AK akan dipulangkan kembali kepada A1. Manakala jika unsur-unsur lain yang tidak berada dalam set A1 to AK itu, maka kita petakan ini sepatutnya adalah sigma A sama dengan A. Jadi kalau kita petakan yang di A itu kepada sigma A kepada A, yang lain maksudnya kita petakan kepada unsur yang tetap juga. So yang ini sepatutnya adalah sigma A. So sigma A dipetakan kepada A. Jadi sigma A pada A, jadi kita akan tulis hanya kitar A1 hingga AK. So kita akan tulis begini, maksudnya adalah A1 dipetakan kepada A2, A2 kepada A3 dan seterusnya lah kepada AK, dan AK akan dipulangkan kembali kepada A1. Jadi dia akan jadi bentuk cycle ataupun kitar ini. Manakala yang lain itu adalah tetap, jadi kita tak perlu tulislah, kita anggapkan dia sebagai identiti. Jadi biasanya kita hanya sekadar menyebut kitar tanpa panjang K itu kita abaikan. So panjang kitar itu adalah K. So cuba kita lihat pilih atur ini. Satu pilih atur terhadap S5. Jadi kita lihat kalau kita tulis pilih atur ini, kita akan dapatilah 1 kepada 1, 2 kepada 5, 3, 3, 4 kepada 2 dan 5 kepada 4. Jadi jika kita menulis dalam bentuk kitar, kita dapati yang sigma 1 kepada 1, seterusnya 3 kepada 3 dan sigma itu dua unsur yang tetap yang kita petakan pada unsur yang sama. So sigma 1 dan 3 adalah tetap. Manakala kalau kita dapat lihat sigma 2 kepada 5, jadi kita akan petakan 2 kepada 5 dan kemudian kita dapati kat sini 5 akan dipetakan kepada 4. So 5 kepada 4 dan kita dapati 4 dipetakan kepada 2, kembali kepada asal A1. Jadi kita lihat di sini kita akan dapat satu kitar 2, 5, 4. Manakala 1 dan 3 adalah tetap. Jadi kita akan sebut sigma adalah kitar 3 sebab panjang dia adalah 3. Jadi kita akan tulis kitar sigma itu sebagai 2, 5, 4 So dalam bentuk kitar. Jadi maksud dia 4 akan dipetakan kepada 2. Jadi kita tak akan tulislah 1 dan 3 tu. Sepatutnya kita juga boleh menulis begini adalah 1 dan juga 3. Jadi tak perlulah kita nak menulis 1 dan 3 ni sebab dipetakan kepada diri sendiri. Jadi tak perlu tulis. Just sekadar kita tulis kitar 3 ini. 2, 5, 4 kitar sigma. Dan kita juga boleh menulis sebagai 5, 4, 2. Kitar ni boleh juga bermula daripada 5, 5, 4, 2
ataupun kita boleh tulis sebagai 4, 2, 5. So sebarang kitar ni, suatu kitar boleh bermula daripada mana-mana elemen dia. Tetapi 254, kitar 254 itu tidak sama dengan kitar 245. Kitar 254 sama dengan kitar 425 tapi tidak sama dengan kitar 245. So kita perlu perhatikan order dia, tertib dia mesti pertimbangkan. So kitar dia mesti ikut 254, 425 ataupun 542. Tak boleh 245. So itu adalah inverse dia lah. So tak boleh. So kita lihat semula yang ni, kita tuliskan kita pilih atur tau 1. So kita akan dapati ini, kita akan dapati dia, kita mulakan dengan 3. 1, 1, 3, 2, 5, 1. So kalau kita lihat tau, kita akan dapat 1, 3, 2, 5. 1 pada 3, 3 pada 2, 2 pada 5 dan 5 pada 1. Yang 4 ini adalah tetap. Jadi tau adalah 1, 3, 2, 5 ataupun 3, 2, 5, 1 ataupun 2, 5, 1, 3 dan 5, 1, 3, 2. Jadi dia adalah kitar panjang dia 4. Bagaimana pula dengan songsangan bagi pilih atur ini dalam bentuk kitar? So kita rekod balik pilih atur, songsangan dia adalah kita akan lihat daripada kodomain. So kodomain maksudnya ini adalah tau, jadi tau minus 1 adalah kita akan lihat daripada kodomain inilah. Jadi apakah songsangan dia untuk tau minus 1? So kita dapati 1 akan dipetakan kepada 5. 1 pada 5, 2 kepada 3. 1 pada 5, 2 pada 3, 3 kepada 1, 4 kepada 4 dan 5 kepada 2. So kita lihat daripada tau, so untuk tau minus 1 kita akan lihat opposite lah, the other way round. Kita lihat kembali pada bentuk backward, so kita akan dapat lah 5 kepada 1 kepada 5, 2 pada 3, 3 pada 1 dan seterusnya. Itu adalah tau minus 1 dan kemudian kita akan cari kitarnya. Dalam bentuk kitar, so kita akan dapat 1, 5, 1, 5, 2, 3, 1. 1, 5, 2, 3. So maksud dia adalah kitar tau ini kita akan pulangkan kembali backwards jugalah. Kalau 5, 1, 3, 2 maka songsangan tau dia adalah tau minus 1 adalah 2, 3, 1, 5. Ataupun 5, 2, 3, 1. Ataupun daripada sinilah 1, 5, 2, 3 dan sebagainya. Oh sorry, ini jadi adalah 5, 2, 3, 1 ataupun kalau kita lihat ini adalah 1, 3, 2, 5 adalah songsangan. So kita akan tulis songsangan dia lah. Dan dia adalah tau atau tau minus 1. Kemudian kita ada satu sifat dia, teorem 13.2 ini, setiap kitar K berperingkat K. So rekod balik apa maksud berperingkat. Peringkat adalah kuasa positif yang terkecil sehinggakan unsur tersebut dikuasakan K menjadi identiti. So setiap kitar K dalam SN berperingkat K. Jadi bagaimana kita nak buktikannya? Kita andaikan dahulu sigma adalah satu kitar panjang dia K. Jadi kita dapati yang sigma 1 untuk sigma ni 1 akan dipetakan pada A1 pada A2, A2 pada A3 dan seterusnya AK kepada A1 iaitu adalah sigma lah. Sigma. Bagaimana pula dengan kuasa 2? Ini adalah sigma A1 pada A2, A2 pada A3, A4 pada AK dan pada A1 itu adalah sigma. Kemudian cuba kita lihat kuasa 2 untuk sigma.
Jadi sigma kuasa 2, jadi apabila A1 diputar pada A2, kita lakukan sekali lagi sigma, kita dapat A2 kepada A3. Jadi sigma kuasa 2 A1 kepada A3. So kita akan lihat pemetaan hijau ni lah. A1 diputar pada A3, A2 pada A4 seterusnya. Jadi AK akan diputarkan kepada A2. So kalau kita dapati dalam gambar raja ini, pemetaan dia adalah langkau 2. Langkau 2 kat situ. So kita boleh guess cadangkan untuk sigma kuasa 2. Dia akan jadi langkau 3. So warna ungu ini dia langkau 3. So itu adalah sigma kuasa 3. Jadi untuk kita dapat kembali A1 kepada A1, kita mestilah lakukan proses langkau ini sebanyak K kali. Jadi kita akan dapat sigma K A1 pada A1, sigma K A2 pada A2. Dia akan pulang kembali kepada identiti. Jadi peringkat dia akan jadi K. Peringkat kuasa positif yang terkecil adalah K. Jadi setiap kitar yang panjang K berperingkat K. Okey, seterusnya kita takrifkan apa maksud kitar yang tidak bercantum. Okey, so kita katakan kitar disjoint cycle ini iaitu kitar sigma 1, sigma 2 kepada sigma I itu kita akan tidak bercantum jika apabila kalau pemetaan dia bukan tetap, iaitu jika sigma I A tidak kepada A, maka sigma I untuk sigma yang lain adalah tetap. So cuma satu saja dalam kitab itu yang tidak dipetarkan kepada A, manakala yang lain akan dipetarkan kepada A. Jadi kita katakan sigma ini tidak bercantum. Secara umumnya kalau kita ada beberapa kitab, kita lihat tidak ada yang unsur tersebut tidak muncul dalam mana-mana kitab, cuma sekali saja. Jadi itu kita katakan dia tidak bercantum. Ataupun jika kita tulis dalam bentuk composition, gubahan ini, katakan sigma adalah gubahan sigma 1 digubahkan dengan sigma 2 sehingga sigma R, yang sigma 1 tu, sigma I itu adalah kitar-kitar yang tidak bercantum, maka hasil gubahannya adalah kita just sekadar menulis sigma 1 hingga sigma R tanpa tanda gubahan. Okey, jadi kalau kita lihat contoh ni, kita katakan sigma ini. So cuba kita tuliskan pilih atau sigma ini sebagai gubahan kitar yang tidak bercantum. Jadi kita ambil saja unsur yang pertama, misalnya 1. So kita akan dapati yang pertama kita akan dapat 1, 5, 5, 4, 1. 1, 5, 4, 1. So itu adalah satu kitar yang pertama. Okey, seterusnya kita ambil angka yang tidak berada dalam kitar yang pertama ini. So kita ambil katakan 2. So kita akan dapati kitar yang kedua adalah 2 kepada 6 dan 6 pada 2. So itu kitar yang kedua. Seterusnya yang belum muncul adalah 3. Kita dapati 3 adalah kepada 3. Jadi kita akan dapat kitar sigma itu sekadar 1, 5, 4. 1, 5, 4 dan 2, 6. Kitar yang kedua 2, 6. Kita juga boleh menulis 2, 6, kitar 2, 6 dahulu, kemudian kitar 1, 5, 4. So dia boleh tukar tertib kat sini sebab dia tidak bercantum. Kalau bercantum kita tak boleh tukar tertib. Tetapi kalau tidak bercantum seperti ini, maka kita boleh tukar tertib dia lah. Kita boleh pilih mana-mana kitar dahulu. Okay, dia akan sama dengan 5, 4, 1, 2, 6 ataupun sama dengan 4, 1, 5, 2, 6 ataupun sama dengan 1, 5, 4, 6, 2 dan seterusnya. Jadi gubahan ni tidak unik. Kita boleh menulis dalam mana-mana bentuk yang tidak unik ataupun tidak bitara ini.
Tetapi dia tidak sama dengan 45126 ya. Kenapa dia tidak sama dengan 45126? Kerana order dia ataupun tertib dia telah bertukar dekat situ ya. So tidak akan sama dengan 451. Dia mesti mengikut cycle ataupun kitar 415 bukan 145. Okey, jadi daripada teorem 13.3 ini, semua unsur Sn kita boleh menulis sebagai hasil gubahan kitar-kitar yang tidak bercantum. Okey, jadi bagaimana kita nak buktikan teorem 13.3? Jadi mula kita andaikan yang sigma identity itu adalah kalau fungsi sigma adalah kalau pilih aktor sigma adalah pilih aktor identity, maka of course kita boleh menulis sigma sebagai 1, 2 sampai pada n lah ya. So itu adalah satu kitar yang tidak bercantum. Untuk yang pilih aktor yang bukan identity, so katakan kita ambil A1, satu unsur A1 dalam set angka tersebut, kita lihat dahulu perubahan A1 ya. So katakan A1 dipetakan pada A2 dan A2 tu bukan 1, jadi kita akan continue ya. So continue katakan diperoleh jika A1 sama dengan A2 maka kita stopkan kitar tersebut ya. Jika tidak kita teruskan ya, teruskan kepada A1 pada A2, A2 pada 3 dan jika A3 dipetakan kepada A1 maka kita tamat operasi dia ya. Jika sigma A3 sama dengan A1 maka kita akan dapat kitar 3 jika tidak kita akan teruskan lagi pemetaannya. Okey, kita peroleh kitar 3 dan jika tidak dipetakan pada A1 kita teruskan kepada A4, dipetakan kepada A4 dan jika A4 dipetakan kepada 1 kita akan perolehlah kitar 4 ataupun kita teruslah sehingga kita akan dapat kitar K. Jadi kita akan dapat kitar yang pertama. Kemudian kita akan teruskan kepada unsur yang belum lagi terdapat dalam angka yang belum terdapat lagi dalam kitar K ini. Jadi kita seterusnya kita teruskanlah, kita dapat satu kitar yang tidak bercantum, tetapi jika wujud lagi B yang belum berada dalam kitar K tadi dan kita akan proceed dengan kitar bagi B1 kita akan teruskan, kita akan dapat satu kitar L, B1 hingga BL. Kemudian jika dah cukup untuk angka N tu kita stop, jika tidak kita continue teruskan pada C. Dan proses ini akan tamat kerana G adalah terhingga angka N adalah terhingga, maka kita akan tamat proses tersebut Jadi kita akan teruskan prosedur ini sehingga tiada lagi unsur yang tersenarai. Okey, jadi kita akan tamat kerana dia terhingga, jadi kita akan dapat tuliskan setiap pilih atur dalam bentuk hasil gubahan kitar tidak bercantum. Jadi cuba kita lihat contoh 13.5 ini. Kalau kita ada satu pilih atur terhadap S8 dalam S8, so kita perolehkan kitar yang pertama, kita akan mulakan dengan 1. So kita dapati 1, 2, 2, 1 So ini adalah kitar yang pertama. Kemudian kita pilih unsur yang seterusnya adalah 3, 3, 5, 8, 7, 3 Tamat. Kemudian kita pilih 4, 4, 6, 4 dan 5, 8 kita dah pilih tadi So kita akan mulakan 1, 2 tamat kitar yang pertama. Kemudian kitar yang kita mulakan dengan 3, 3, 5, 8, 7, 3 Okey, seterusnya yang belum ada adalah 4. So 4 kepada 6 dan sekarang yang cuma tinggal semua dah ada 2, 4, 6, 8 semua unsur-unsur tersebut dah ada. So kita akan dapat kitar dia adalah 1, 2, 3, 5, 8, 7, 4, 6 ataupun boleh tulis sebagai 3, 5, 8, 7, 4, 6, 1, 2 pun boleh sebab dia tidak bercantum, boleh letak order yang mana-mana dahulu. Ataupun kita boleh tukarkan order di dalam kitar tersebut So
Kita boleh mulakan 3587 ataupun kita boleh tulis 5873 pun boleh juga. Okey, kita tidak bercantum garis tukar tertib. Okey, itu beberapa contoh lagi lah yang kita boleh tulis lah. Tapi dia tak akan sama dengan 643857. Kenapa? Kat sini order dia telah bertukar. So tak boleh lah kat sini. Tak sama. Okay. Tapi kalau kita cuma tukarkan order untuk setiap kitar ini okey. Tetapi order di dalam setiap kitar itu tidak boleh berubah. Okey, teorem 13.4 kita tidak bercantum dalam SN garis tukar tertib. Jadi kita dah clear begitu. Jadi kita boleh buktikan ni kalau kita andaikan kita ada sigma dan tau, dua kitar yang tidak bercantum, dan kita pilih C adalah angka-angka 1 hingga N. Jadi kalau C tak berada dalam A ataupun dalam B, maka untuk gubahan dia tak akan berada jugalah. Jadi tau sigma C akan dipetakan kepada sigma circle C jugalah, sebab bila kita applykan sigma C, sigma C dan tau C adalah sama dengan C, jadi kita akan dapat dia C dan terusnya kita akan tunjukkan dia sama. Jadi kalau C tak ada dalam A dan B, maka C akan dipetakan kepada C juga untuk gubahan. Manakala jika C berada dalam set angka A, jadi tau sigma C juga akan sama dengan C juga, sebab tau sigma C akan dipetakan kepada satu unsur. Katakan kalau C berada dalam tu, tau I dia akan dipetakan pada AI. Jadi tau sigma C akan dipetakan pada sigma C, dan ini adalah sigma tau C. So sama. Begitu juga dengan kalau C berada dalam sigma B, kita juga boleh tunjukkan yang tau sigma C sama dengan sigma tau C. Daripada situ. Okey, jadi untuk mana-mana unsur C, dia bersifat garis tukar tertib. Jadi kita dah buktikan lah. Kalau kita tidak bercantum, maka kita tersebut tukar tertib. Boleh ditulis di hadapan ataupun di belakang. So maksud dia kita lihat satu kitar itu, kalau tak ada unsur yang muncul dua kali, maka kita boleh tukar tertib. Jadi tuliskan gubahan, kita lihat contoh ni, tuliskan gubahan sigma sebagai hasil gubahan tidak bercantum. Jadi kalau kita dapati contoh 13.6 ini, kita dapati ada dua unsur muncul, 2, 3 dan 3 muncul banyak kali. So kita nak tuliskan kembali dalam bentuk kitar yang tidak bercantum. Jadi setiap kitar cuma muncul sekali. Jadi bagaimana kita nak tuliskan bentuk ni sebagai kitar yang tidak bercantum, kita perlu lakukan operasi gubahan. Operasi gubahan bermula daripada kiri ke kanan. Mula daripada kiri, jangan mula daripada kanan, kiri. So kita mulakan dengan angka yang mudah dahululah, 1. So sebaiknya kita ikut tertib lah, mulakan dengan 1. So apakah pemetaan 1? So kita mula pada kitar yang pertama, sebelah kiri dahulu, sebelah kanan dahulu. So 1 kepada 5. Kemudian kita pindah dekat sini, tak ada 5. So teruskan kepada yang kat sini. So 5 kepada 3. So sekarang kita pindah kat sini, kita tidak ada lagi 3. So akhir sekali kita akan dapat 1 akan dipetakan kepada 5, 5 kepada 3. Nah itu akhir sekali tak ada dah lah. So kita akan dapatkan hasil dia, 1 akan dipetakan kepada 3. Okay, so lihat anak panah hijau tu So bermula daripada kanan sampailah ke kiri, sampai tak akhir sekali lah ada pemetaan dia. So dapat 1 kepada 3. So seterusnya kita akan lihat 3, So bermula daripada kiri, daripada kanan ni. So kat sini tak ada 3, so kita akan mulakan dengan yang kedua. Okay, 3.
3, 1. Jangan lupa ya, kalau circle ni maksudnya kalau di hujung dia akan pergi kepada yang pertama ya. So 3 kepada 1. Kemudian dah tak ada ya. Dah tak ada lagi 1 ya. So atas sekarang 3 pada 1 lah. Maksudnya dia back kepada 1. So itu adalah kitar yang pertama. Okey, seterusnya dah ada 1, 3. So ambillah yang mengikut tertib kita ambil 2 ya. 2. So mulakan dengan 2 ya. So 2 pertama kali muncul dalam kitar yang ketiga ni ya. 2 ya. 2 kat situ. So kita akan parti 2 kepada 5 ya. That's it ya. 2 pada 5 tu je. Okay, 2 pada 5. Okay, seterusnya kita pergi pada 5. Kat sini ada ya 5. 5 kepada 1 ya. Kat sini jangan lupa 5 pada 1. So 5 pada 1. Kemudian kita terus pada yang ini 1 kepada 3 ya. 5 pada 1. 1 kepada 3 ya. So 1 kita pindah ke yang kedua, 1 akan dipetakan kepada 3. Kemudian kita gunakan 3 kat sini. 3 akan dipetakan kepada 4 ya. So 3 pada 4. Okey, kemudian ada 4 kat sini ya. So teruskan ya. Teruskan yang kat sini 4. 4 akan dipetakan kepada 2 ya. 2. 2. So akhir sekali kita simpulkan 5 tu dipetakan kepada 2. So itu circle dia lah. Dah tamat ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada 1, 2, 3, 4 ya. So kita pergi kepada 4. So mulakanlah juga ya pada 4 ya. So kita pergi pada kat sini dahululah 4 ya. Ini adalah pertama kali 4 muncul. 4 akan petakan kepada 2 dan kemudian kita pindahkan 2 dekat sini. 2 akan dipetakan kepada 4 ya. Jadi maksud dia 4 dipetakan kepada 4. Okey, sekarang dah tamat ya. So semua angka dah muncul ya. Jadi sekarang kita simpulkan kitar yang kita dapat adalah 1, 3, 2, 5 dan 4 ya. So ini adalah kitar yang tidak bercantum. Ataupun 1, 3, 2, 5 ya. So kita boleh cancelkanlah yang 4 tu ya. Sebab 4 tu adalah dipetakan pada 4 sendiri. Ataupun 2, 5, 1, 3 ya. Kalau tak bercantum. Dekat atas ni, kalau bentuk ini, kalau bentuk di atas ni, kita tak boleh tukar tertib ya. Tertib dia tak boleh tukar, mesti ikut susunan begini. Tetapi jika kita dapat yang tidak bercantum begini, kita boleh tukar tertib. Tapi kat sini tak boleh tukar tertib kerana dia bercantum. Ataupun kalau kita boleh tulis dalam bentuk mudah ya, ataupun kalau ini tapi lebih panjang untuk kita menulis ya. Ya. So 1, 5 ini pemetaan 1, 5 lah. Kemudian 1, 3 ni begini pemetaan dia. Kemudian 2, 5, 4 ya begini. 2, 5, 3, 4 tu dan 2, 4 ini. Jadi kalau kita dapat untuk tuliskan akhir sekali adalah 1 akan dipetakan kepada 3 ya. Nah, kita lihat kat sini lah 1 pada 3 kemudian 3 1 So itulah hasil yang kita dapat ya. Jadi kalau kita nak tulis secara panjang, beginilah bentuk pemetaan dia ya. Tapi kalau kita nak simplify, beginilah cara kita mencari kitar yang tidak bercantum tersebut. Kemudian teori yang seterusnya, jika sigma I kita tidak bercantum dalam SN, peringkat bagi gubahan sigma I to sigma 1 to sigma R adalah gandaan sepunya terkecil bagi peringkat-peringkat sigma I ya. So kalau setiap satu sigma I peringkat dia adalah panjang dia ya. Tapi kalau peringkat bagi hasil gubahan yang tidak bercantum, kita akan lihat peringkat dia adalah gandaan sepunya terkecil ya.
Jadi bagaimanakah kita nak buktikan dia? Kita andaikan K adalah satu integer positif. Jadi sigma I kuasa K kerana kali sukan tertib, jadi kita akan dapat samalah dengan sigma 1 kuasa K sehinggalah sigma R kuasa K kerana dia tidak bercantum, jadi tidak bercantum kali tukar tertib. Jadi kita boleh tulislah sigma 1, sigma 2, sigma R kuasa K sama dengan sigma 1 kuasa K hinggalah sigma R kuasa K. Jadi sigma R, sigma gubahan sigma kuasa K ini akan sama dengan identiti jika setiap sigma I kuasa K adalah identiti. Jadi kita perlu cari apakah integer positif yang terkecil yang kesemuanya adalah identiti. Jadi dia mestilah bermaksud peringkat ini dia membahagi K. Itu gandaan sepunya yang terkecil sekali lah. So membahagi K. Okey, seterusnya adalah transposisi. So kitar 2 dikenali sebagai transposisi. Transposisi adalah kitar yang panjang dia 2. Dan kita boleh tulis setiap pilih atur merupakan hasil gubahan transposisi. So semua kitar kita boleh tulis sebagai hasil gubahan kitar yang panjang dia 2. Jadi memadailah kita tunjukkan setiap kitar adalah suatu hasil gubahan transposisi. Jadi kemudian kalau kita ada banyak kitar, kita akan dapat lebih banyaklah hasil gubahan transposisi dia. Okey, yang pertama identiti kita boleh tulis sebagai 1, 2, 1, 2. Akan jadi identiti lah 1 pada 2, 2 pada 1 kat sini. So peta yang asal 2 pada 1, 1 pada 2 sama. Okey, jadi kalau kitar yang selain katakan kita ada sigma A1 kepada AK, kita boleh tuliskan dia sebagai A1 AK, A1 AK minus 1, A1 sampailah pada A2. Dan kalau kita lihat balik hasil darat gubahan ni, kita akan dapat kembali kepada sigma yang asal. Jadi untuk tuliskan suatu kitar dalam bentuk transposisi mudah sahaja. Kita ambil unsur yang pertama dan seterusnya ambil yang terakhir dan seterusnya kita ulang baliklah. So itu saja gubahan transposisinya. Okay, jadi cuba kita lihat contoh 13.7 ini. Apakah gubahan transposisi dalam bentuk transposisi? Kita akan dapat 1514 ya. 15. Kita mulakan dengan ini saya terbalik Kita sepatutnya mulakan 1514 ya. Okey, kita boleh tulis 1514 1613 yang ini sepatutnya adalah 15 sorry. 1514. Okey, betul kita balik kita lihat balik yang asal. Okey, kita akan mulakan dengan A1 AK A1 AK minus 1 So bermula pada yang pertama pada yang belakang dahulu AK kemudian AK minus 1. Jadi kat sini kita akan dapat 1514 1514. Kemudian yang ini adalah 1514 1613 So itu adalah hasil gubahan transposisi. Okey, kita dapat hasil gubahan 6 transposisi kalau kita tulis ini 145 suatu kitar yang tidak bercantum. Yang ini yang bercantum Jadi kalau nak tulis yang tidak bercantum kita kena modify baliklah. Okey. Jadi kita akan dapat 136. Okey, sebab 3 dengan 6 tak ada kat sini. Jadi memadailah kita tuliskan 136. Seterusnya untuk kita dapat penyertaan pada 6 ini 136 6 kepada 4. Kita pindah kat sini 4 kepada
5. Okey. 1, 3, 6. 6 kepada 5. Okey, nampak macam mana kita dapat 5 tu? 1 pada 3, 3 dah tak ada dah. Kita teruskan pada 3 pada 6, tak ada dah. Kemudian 6, 6 kepada 4. Pindah sini 4 kepada 5. So dapat 5. Maksudnya 5, kita lihat 5 kepada 1 dan 1 kepada 4. Okey, kepada 4. Kemudian 4 kepada 5, 5 kepada 1. So that's it lah, 4 pada 1. So tamat ya. So 1, 3, 6, 5, 4. 2 tak ada So 2 kepada 2. So kita boleh tuliskan itu adalah struktur gubahan kita tidak bercantum. Kemudian kalau kita nak tuliskan dalam bentuk gubahan transposisi yang berbeza dengan yang ini, so kita boleh tulis dia sebagai 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 3. Ini satu, kita akan dapat dia sama dengan 1, ataupun boleh tulis pada 3, 6, 5, 4, 1. Order dia masih sama kita dia masih sama. Dan kita akan dapat 3, 1, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 3, 4, 3, 5 dan 3, 6. Ini adalah gubahan transposisi. So perhatikan dia berbeza. Walaupun berbeza tapi dia masih mewakili kitar yang sama ataupun pilih atur yang sama. Dia adalah hasil gubahan 4 transposisi. Yang ini kita ada unsur yang sama juga, sigma, tapi ini adalah hasil gubahan 6 transposisi. Yang ini adalah hasil gubahan 4 transposisi. Itu je beza dia. Tapi masih lagi bilangan yang genap. Yang ni 6, yang ni 4. Masih lagi gubahan yang genap. Itu yang penting kita nak lihat gubahan dia sama ada 6, ganjil ataupun genap. Okey, so kita ada takrif. Suatu pilih atur sigma dan kumpulan simetrik Sn dikenali sebagai pilih atur genap jika kita boleh tulis sebagai gubahan transposisi yang jumlah dia genap. Jika gubahan tu dalam bilangan yang ganjil, kita katakan dia sebagai pilih atur ganjil. Identiti adalah pilih atur genap sebab tadi kita tulis identiti sebagai 1, 2, 2, 1 so genap. Dan kita boleh tunjukkan suatu pilih atur itu hanya boleh ditulis sebagai transposisi genap ataupun ganjil sahaja yang lain tu. Tapi bilangan dia tidak tetap boleh ditulis sebagai 4 ataupun sebagai 2 sahaja. Tapi dia akan tetap bilangan dia genap ataupun ganjil. Inilah contoh dia, adakah pilih atur ni pilih atur genap ataupun ganjil? Contoh 13.7, kita dapat 6 gubahan transposisi. So dia adalah pilih atur genap So sama ada 6 ataupun 4 masih lagi genap Adakah 1, 2, 3, 4, 5 pilih atur genap? So ini kita akan dapat sigma akan jadi 1, 3, 1, 2, 4, 5 1, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 5. So dia adalah pilih atur ganjil So sorry. Dia adalah pilih atur bukan pilih atur genap sebab dia ganjil bilangan dia So pilih atur ganjil. Teorem yang seterusnya adalah kitar K adalah suatu pilih atur genap ataupun jika dan hanya jika K suatu nombor ganjil. Jadi kalau kita nak kena pasti kitar itu genap ataupun ganjil, kita lihat panjang dia. Jadi kalau panjang dia ganjil, dia adalah pilih atur genap. Kalau panjang dia genap, dia adalah pilih atur ganjil. Jadi kalau K1, pilih atur adalah identiti. So dia adalah genap. Jadi kalau K ganjil, K1 genap. Untuk kalau K yang lebih besar daripada 1, kita perhatikan kalau kita ada kitar yang panjang dia K dan K ini adalah ganjil, jadi kita akan dapat A1, A2,
A1 AK, A1 AK minus 1 semua ni. So bilangan ni akan jadi kurang 1 daripada sini. Jadi kalau sini genap, sini akan jadi ganjil bilangan dia. Kalau sini panjang dia ganjil, akan jadi bilangan kat sini genap. So kalau K ganjil, maka bilangan transpose sini adalah genap. So itu kita buktikanlah. So dia sebenarnya kita lihat panjang kitar. Panjang, kalau panjang dia ganjil, pilih atur genap. Panjang dia genap, pilih atur ganjil. Kemudian kalau kita pilih set A, katakan set AN itu adalah semua pilih atur genap dalam kumpulan SN. Jadi kita boleh tunjukkan ini sebagai suatu kumpulan yang kita namakan dia sebagai kumpulan selang-seli. Okay, jadi contoh dia katakan kalau kita ada apakah dia selang-seli A3, so kita perlu lihat dahulu S3. A3 yang pilih atur genap adalah identiti. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni dituliskan sebagai 1, 3, 1, 2. So dia genap dan juga 1, 3, 2. So itu ada 3 unsur pilih atur yang genap dalam kumpulan S3. Sebab S3 ada sebanyak 6 unsur. Jadi S3 ada 6 unsur, ada 3 yang genap, 3 yang ganjil. Dalam A4, kita tahu S4 ada sebanyak 4 faktorial. So 4 faktorial, 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Ada 24 unsur. Jadi kumpulan A4 akan dapat 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 4, 1, 3, 2. So ini semua ni adalah panjang yang kitar yang panjang 3. Okay. Semua ni lah yang panjang 3. Okay, dan juga 1, 2, 3, 4. So kita dapati ada sebanyak 12. Sebab S4 ada sebanyak 24 unsur. Jadi setengah daripadanya adalah pilih atur. Oh sorry, ini adalah untuk A4, bukan A3. Okey, so kita lihat sekejap Okey, so kita nak habis dah lah. Kita boleh continue sekejap Okey. Okey, kemudian kita ada teorem 13.8. Jika N lebih besar daripada 2, maka AN adalah subkumpulan normal bagi SN. Dan kita dapati yang indeks dia adalah 2. So bilangan unsur dalam SN itu, bilangan unsur dalam AN itu adalah 2. Jadi untuk kita tunjukkan yang subkumpulan ini adalah kumpulan normal, kita kena tunjukkan 4 perkara lah. Iaitu yang pertama, kita kena tunjukkan yang 3 syarat yang pertama untuk tunjukkan dia kumpulan. Iaitu yang pertama, kita tunjukkan identiti berada dalam kumpulan simetrik SN. Kita dah buktikan kerana identiti pilih atur genap. Kemudian kalau kita pilih 2 pilih atur dalam AN, kita kena tunjukkan yang gubahan dia juga adalah genap. So ini pun tak sukar sebab gubahan 2 pilih atur genap adalah genap. Kemudian songsangan dia juga adalah pilih atur genap. Jadi dia memenuhi ketiga-tiga syarat subkumpulan. So yang tinggal sekarang cuma nak tunjukkan dia memenuhi sifat normal. Untuk sifat normal kita pertimbangkan pemetaan yang theta alpha sama ada dipetang kepada 0 ataupun 1. So ini kita boleh tunjukkanlah dia adalah satu homomorfisme dan kita tunjukkan yang kernel itu adalah AN. Jadi ini kita akan applykan daripada teorem kernel adalah AN dan dia adalah subnormal kepada SN. Jadi yang ini kita belum lihat lagi lah daripada teorem 12.4. Tapi yang penting kat sini yang perlu kita tahu adalah kumpulan selang-seli adalah suatu subkumpulan normal bagi
SN. Itu je lah. Yang ni kita boleh skipkan terus dahululah ya. Yang untuk yang kedua ni ya. Yang penting sekali kita tahu yang AN ini adalah subkumpulan normal bagi SN. Okey, so hari ini kita telah lihat kumpulan simetrik. Jadi kita permudahkan unsur-unsur kumpulan simetrik itu kepada bentuk kitar ya. So kitar adalah bilangan dalam kitar tu kita namakan dia panjang dia. So kitar tu panjang dia K, peringkat bagi suatu kitar yang panjang K adalah K. Kalau peringkat bagi gubahan kitar-kitar adalah gandaan sepun yang terkecil dia. Okay, kemudian setiap kitar kita boleh tulis sebagai gubahan transposisi. So kalau bilangan transposisi dia genap, kita katakan pilih atur genap. Kalau bilangan transposisi dia ganjil, kita katakan sebagai pilih atur ganjil. Set semua pilih-pilih atur genap itu, kita bentuk suatu subkumpulan yang kita namakan dia sebagai kumpulan selang-seli. Bilangan kumpulan selang-seli itu adalah setengah daripada kumpulan SN. Itu je lah basically apa yang kita nak lihat pada hari ini untuk kumpulan simetrik. Ada apa-apa persoalan untuk tajuk ni? Setakat ni saya faham. Baik, faham ya. Okey, kalau ada apa-apa masalah nanti boleh WhatsApp saya ya. So minggu depan kita akan mulakan kepada struktur yang kedua iaitu gelanggang. So kita akan mulakan dengan tajuk 14 lah pada hari Rabu depan ya. So kita jumpa hari Rabu ni ya. Okey. Terima kasih Prof. Okey. Terima kasih Prof. Okey, jumpa lagi hari Rabu ya. Okey. Terima kasih Prof. Okey. Okey.